Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 27/12/2021 kita dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat kita yang ke-111. Hikayat 111. Kisah seorang sahabat yang dikenali dengan nama Abu Umamah Al-Ansari yang dibebani dengan hutang yang banyak. Maka Nabi SAW ajar kepada dia baca doa untuk menghilangkan sedih, duka cita, kerisauan dan juga untuk menghilangkan hutang. Jadi dalam doa ini ada beberapa isu yang kita akan minta nanti, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, doa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kita ni banyak dilanda dengan ujian-ujian yang pelbagai. Mari kita belajar doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini. Hadis yang kisah 111. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id menceritakan kepada kita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin al-masjid. Satu hari Nabi masuk dalam masjid pada bukan waktu solat. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ. Tiba-tiba Nabi tengok seorang sahabat dari kalangan orang Madinah, orang Ansar. Yuqalu lahu Abu Umamah. Sahabat ni terkenal dengan nama Abu Umamah. Abu Umamah jalisan fi, duduk dalam masjid. Seorangan dia dalam keadaan kesedihan. Faqala ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salatin. Abu Umamah, kenapa kamu duduk di sini? Bukan waktu solat ni, kenapa di sini? Qal humumun lazimatni. Humum, kerisauan, serabut, orang Kelantan kata. Saya serabut, Rasulullah. Serabut perut. Orang Kelantan kata serabut perut ni maknanya risau, stres, macam-macam lah. Itu makna humum. Waduyunun, dan hutang juga, bebanan hutang yang banyak. Ya Rasulullah, dia mengadu ke Nabi, kenapa dia di sini? Duduk dalam masjid seorang-seorang, bukan waktu solat, dalam keadaan termenung ni, berfikir ni, kenapa? Nabi sangat prihatin, tuan-tuan. Dia akan tanya, kenapa duduk di sini? Sedangkan waktu ni waktu orang pergi bekerja. Orang pergi ke ladang, kelapa, buah pokok tamar, ada yang pergi ke pasar berniaga. Kamu duduk sini kenapa? Maka bila dijawab, dia duka cita, serabut, stres dan banyak utang. Qala, Nabi pun bersabda, afala u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu azza wa jalla hammak. Aku ajar kepada kamu bacaan ataupun doa. Bila kamu baca doa ni, Allah Ta'ala akan hilangkan duka cita, kesedihan kamu. Wa qada anka dainak. Allah Ta'ala akan lunaskan hutang kamu, tunaikan hutang kamu. Faqala bala ya Rasulullah, nak sangatlah, kenapa tak nak? Nak sangatlah, kenapa tak nak? Kita ni susah hati, duka cita ni naklah kalau kita boleh bayar hutang kan.
Maka qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul idza asbahta wa idza amsayta. Nabi kata membaca ketika pagi, ketika petang. Tuan-tuan yang ada buku zikir pagi ni, buku zikir pagi petang, tengok bacaan yang saya nak bagi ijazah ni, tuan-tuan baca selalu di sini. Bacaan yang ke-17. Tengok dalam buku ni. Bacaan yang ke-17. 17 Dalam perisai Muslim, muka surat 144. Muka surat 144. Dapat buku? Tanda. Jadi mungkin lafaz tu ada sedikit perbezaan antara riwayat-riwayat tu. Tak apalah, yang pentingnya lebih kurang dia punya bacaan. Mari baca belakang. Saya baca mengikut dalam kitab. Riwayat lain ni, tu ada riwayat lain. Tapi dekatlah. Allahumma, ikut semua. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berapa perkara yang kita minta? Tuan-tuan tanda, berapa perkara permintaan kita ini? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu minal ham. Tulis. Nombor 1, kita minta berlindung daripada ham. Ham tu apa? Tengok dalam kitab itu. Ham maknanya perasaan kerisauan. Ini minal hammi. Aku minta berlindung denganmu daripada rasa susah, rasa risau. Itu makna ham. Risau kepada apa? Kepada benda yang kita rasa ada benda yang tak baik akan menimpa kita. Itu dipanggil humum. Yang kedua, wal hazan. Minta berlindung Allah daripada duka cita. Ulama kata bila Nabi sebut dua perkara yang berdekatan, tentu ada makna lain. Jadi kita tahu ham maknanya kerisauan, benda yang kita rasalah akan jadi gini, akan jadi gini, berbahaya. Dan wal hazan, duka cita yang lepas. Maknanya kita teringat kepada peristiwa-peristiwa rumah kita tenggelam, anak mati, isteri meninggal ke, ataupun apa saja duka cita, itu dia panggil hazan. Yang ketiga, wa a'udzubika minal ajzi, aku minta berlindung ya Allah daripada lemah kita ni. Yang keempat, wal kasal, daripada malas, sifat malas. Wa a'udzubika minal bukhli, yang kelima, aku minta berlindung Allah daripada sifat bakhil, kedekut, kopi. Kopi, Kelantan kata kopi, bakhil. Wal jubni, daripada sifat penakut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, aku minta berlindung ya Allah daripada tekanan bebanan hutang. Ini yang ketujuh. Wa qahrir rijal, dan juga daripada orang panggil tekanan daripada orang laki-laki, penindasan. Wa qahrir rijal, daripada penindasan orang lain, mana laki-laki ke perempuan yang duk tindah kita. Jadi dalam doa ni tuan-tuan ada 8 permohonan. 8 permohonan Nabi kita sallallahu ajar kepada kita minta perlindungan Allah daripada 8 perkara ini. Qala, kata di Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah kata apa? Faqultu zalik, bila aku terima ijazah daripada Nabi baca ni, dia pun baca. Fa azhaballahu azza wa jalla hammi, Allah Ta'ala hilangkan kerisauan, kesedihan saya. Wa qada anni daini, Allah Ta'ala hilangkan, tunaikan utang saya. Hadis ni rawahu Abu Daud, kan? Rawahu Abu Daud,
kata di muhaqqiq sanaduhu hasan. Alhamdulillah. Mari kita beramal dengan doa ni. Siapa dia sedih, siapa dia duka cita, siapa dia stres, siapa dia serabut, siapa dia banyak utang, bacalah doa ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan segala kerisauan kita, kesedihan kita itu daripada kita. Ingat ada tak? Tuan-tuan baca dalam Perisai Muslim ada, dalam buku zikir pagi petang ni pun ada. Dua-dua tu ada belaka. Alhamdulillah. Zikir ni kena baca waktu pagi dan petang. Sebab tu anak masuk dalam buku zikir pagi dan petang. Dilalatuha. Dilalah hikayat ni menunjukkan kepada apa? Al-isti'anatu bizzikri wad du'a indal hammi wa rukubiddain. Hendaklah kita minta perlindungan dengan Allah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika berlakunya kerisauan, kesusahan, keserabutan, duka cita, sedih, dan juga ketika dibebani oleh hutang. Jadi kita kena ingat hadis ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara isu yang dibincangkan 10 perkara tentang hikayat ini. Yang pertama, siapakah perawi hadis? Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Imamul Mujahid, Mufti Madinah. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari As-Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat yang sangat mulia. Dia banyak meriwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya ni, hadis ni kita tak dengar lagi daripada Abu Sa'id. Dia kata ata alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun min dha'afatil muslimin. Nabi datang ke Madinah, sedangkan kami di antara golongan orang yang lemah, dhaif, du'afa dari kalangan muslimin. Ma azunnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ahadan minhum. Aku tak sangka Nabi boleh kenal salah seorang daripada mereka. Wa inna ba'dahum la yatawara min ba'din minal uri. Jadi sebahagian daripada sahabat ni bila jumpa dengan Nabi, mereka sembunyi di belakang kawan sebab tak ada pakaian, tak ada baju. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat Nabi tak berbaju, ada kain je. Jadi malu sembunyi belakang orang. Faqala Rasulullah sallallahu biyadihi. Nabi pun panggil sahabat, buat gini, buat likungan, halaqah. Nabi buat isyarat. Buat isyarat. Jangan duduk sembunyi-sembunyi belakang lah. Qala fastadarat lahul halaqah. Jadi sahabat pun ikut arahan, duduk buat bulat gitu. Qal bima kuntum turaji'un. Nabi SAW bagi tahu apa yang sedang kamu murajaah. Kamu duk baca apa tu? Kamu duk baca apa? Qalu hadza rajulun yaqra'u lana al-Quran. Ini sahabat ni ajar kepada kami Quran. Wa yad'u lana, dia ajak kami supaya belajar Al-Quran. Qala fa'udu lima kuntum fih. Nabi kata teruskanlah program kamu ni, program mengaji Quran ni teruskan. Bagus. Summa qal, kemudian Nabi kita bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kalangan umat aku ini, aku diperintah oleh Allah supaya bersabar bersama mereka, duduk bersama mereka. Siapa? Nih, fuqara ni. Jadi Allah Ta'ala perintah Nabi, jangan peduli dengan cadangan Quraisy supaya mengeluarkan orang miskin daripada majlis Nabi. Sebab apa? Sebab konon-kononnya dia orang itu nak masuk jumpa Nabi, tak mau ada orang miskin. Punyalah sombong kau puak-puak kafir. Nabi kata, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan aku, memerintahkan aku duduk dengan orang-orang ini, orang miskin. Summa qal, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat yang miskin, liyubashshar fuqara al-mu'minin bil fawdi yawmal qiyamati qabla al-aghniya bimiqdari 500 am.
Naklah kamu beri khabar gembira. Bergembiralah wahai para fuqara mukminin. Kamu akan mendapat kemenangan mendahului orang kaya selama 500 tahun masuk dalam syurga. Haula'i fil jannati yatana'amun wa haula'i yuhasabun. Allahu akbar. 500 tahun orang miskin masuk syurga sebab dia tak ada barang. Mereka sudah berada di syurga, orang kaya-kaya masih lagi sedang menimbang barang, menimbang amalan. Nah, ini kelebihan orang miskin masuk syurga dulu daripada orang kaya. Tapi tak semestinya darjat lebih tinggi, tidak. Tapi syurga dah masuk. Orang kaya bila mari masuk dalam syurga, dia lepas daripada neraka, darjat dia tinggi. Berapa banyak dia punya infak, berapa banyak dia punya zakat, berapa banyak dia bantu orang, dia tolong orang, lebih lah. Jadi kita kata yang dari sudut masa orang miskin masuk dulu. Sebab dia tak pikul barang banyak. Jadi custom lepas. Ibarat kata kita travel ni tak buat barang banyak, custom lepas masuk. Tapi kalau barang dah banyak, apa jadi? Banyaklah dia punya soalan. Tapi kalau dah lepas nanti, sudah pastilah orang kaya banyak dia punya aset, banyak dia punya kelebihan. Itu hadis riwayat siapa? Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Sahabat yang sedih ni nama apa dia? Nama dikenali dengan nama Abu Umamah Al-Ansari. Abu Umamah Al-Ansari. Ghair mansub wala musamma. Tak kenal orang ni. Tak ada nisbah kepada kabilah mana. Aus ke? Khazraj ke? Tak ada. Dia punya biodata dia dalam kitab-kitab tarajum tak banyak. Jadi tak banyak orang tulis tentang dia. Ada sebahagian ulama mengatakan nama dia Abu Umamah bin Sa'labah Al-Harithi. Bukan Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili, itu masyhur. Ini Abu Umamah Al-Ansari tidak dikenali. Ada orang kata nama dia Abu Umamah bin Sa'labah. Itu pun tak boleh nak pastikan lagi. Falyabqal amru kamahu. Maka jadilah riwayat hidup dia tu macam itulah. Rajulun minal ansar wahas. Abu Umamah ni seorang laki-laki di kalangan Ansar, itu yang dikenali. Wala yaqdah hadza fil hikayat, dan tidak membencalarkan hikayat kita ni. Tak kenal tak apa. Yang penting sahabat Nabi yang berlaku sedemikian. Nabi ajar kepada dia dan ajaran itu sampai kepada kita. Baik, isu yang ketiga. Bila Nabi tengok Abu Umamah duduk dalam masjid, Nabi tanya, "Mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salat?" Abu Umamah, kenapa kamu duduk seorang sini? Bukan waktu solat ni. Kalau kita fikir, salah ke waktu solat? Tak waktu solat duduk masjid? Tak salah. Kita nak berkumpul di masjid, boleh. Kita nak tidur di masjid pun boleh. Kita nak berehat, boleh. Tiba-tiba kenapa Nabi tanya sahabat ini? Kenapa duduk di waktu ni di masjid tak ada orang ni, kenapa? Jadi jawab dia, Nabi nak tengok apa sebab kamu duduk di sini. Waktu orang ke ladang, ke kebun kurma, waktu orang pergi pasar, waktu orang pergi bekerja, kamu duduk di sini. Kenapa? Sakit ke? Tak sihat ke? Dah kaya ke? Dah pencin? Ini pentingnya sifat pendidik. Sifat qaid, sifat ketua kena ambil peduli dengan rakyat di bawah. Kita kena tahu kenapa orang ini sakit ke, tak sihat ke. Jangan duduk main relax. Dia malah tu. Tak boleh. Maka dalam Islam ni tidak menggalakkan al-batalah. Batalah mana pengangguran, tak ada kerja, tidak digalakkan. Kalau ada kerja, tak ada kerja, kita cari kerja. Maka tak ada kerja langsung, tak boleh. Ini penting para jemaah sekalian. Maka kita kena faham, setiap amalan dalam Islam apabila kita niat baik dan perkara itu harus, maka dia jadi berpahala. Dengan dia punya kaedah, semua amalan yang harus, yang dibenarkan dalam Islam, tetapi kita lakukannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, maka dia bertukar daripada harus kepada berpahala, boleh pahala. Contohnya seorang ini
bermesra dengan isteri dia dengan niat nak menjinakkan nafsu, nak dapat zuriat, dia boleh pahala. Orang yang duduk duk gosok kuda dia untuk peperangan, boleh pahala. Bina badan untuk kuat perang, boleh pahala. Jadi semua perkara-perkara adat, kalau kita benda harus, kalau diniat baik, maka dia bertukar menjadi pahala. Sebab tu kita kena pandai tuan-tuan. Kena pandai. Biar semua gerak kerja kita berpahala. Kalau tidak, rugi. Tak berdosa, tapi rugi. Rugi. Awak nak rugi? Tak nak. Baik, yang keempat, Abu Umamah telah menyatakan kepada Nabi SAW sebab-sebab kenapa dia berada dalam masjid sekarang. Sebab dianya dua perkara. Al-humum wad-duyun. Risau, sedih, dan juga utang. Tuan-tuan kena ingat, bila ada dua perkara ini, orang tak akan hidup dengan tenang. Tak akan hidup dengan tenang. Dia akan mari stres, sakit jiwa, serabut, depression, macam-macam penyakit akan mari. Naik darah tinggi pun naik dah tu. Kan? Kecil manis pun mula berona dah, sebab kepala tu sudah tidak tenang. Maka bila ada dua penyakit ni, dia akan mari banyak penyakit lain. Penyakit tak tenang dengan penyakit utang. Banyaklah dia punya kesan daripada dua penyakit ni, akan timbul benda-benda yang banyak. Itu dua penyakit. Sebab itulah jangan kita duk cari dan cari penyakit. Yang kelima, Nabi SAW telah mengajar kepada Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu doa yang dia kena baca pagi dan petang. Kita namakan zikir waktu pagi dan petang. Tuan-tuan dah baca kan? Baca ke tak? Tak apa nak jawab tu. Ni, zikir pagi petang ni kita dah bagi. Yang belum dapat saya ambil. Saya dah dapatkan. Kita nak suruh semua orang kita berzikir, berwirid pada waktu pagi. Baik. Jadi Nabi kita ajar kepada baca dua kali. Sabah, bila ke waktu pagi, tuan-tuan tanda, waktu pagi yang afdalnya selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Itu yang afdal. Kalau tak sempat, bacalah sampai pukul 10 pagi pun tak apa. Tak sempat juga, baca sampai ke zuhur. Petang bermula waktu selepas solat asar sampai maghrib. Itu yang afdal. Tak sempat, baca lepas maghrib. Tak sempat, baca lepas isya sebelum tidur. Dan yang paling mustajabnya kalau waktu petang sebelum maghrib. Last kali tu belum maghrib. Itu dipanggil waktu yang mustajab. Doa ini dan isi kandungan 8 perkara yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW ajar kepada kita, supaya kita minta 8 perkara ini, Allah merupakan suatu penawar yang besar. Kalau kita ambil, kita terima, kita ijazahkan dengan ikhlas dan yakin, insya-Allah akan hilang sedih, hilang duka cita, hilang serabut, hilang banyak perkara yang serabut. Jadi kita kena yakin lah. Kena yakin. Kalau baca ya Allah kau. Orang Kelantan kata ya Allah kau. Mana betul ke awak ni? Macam tak percaya kita apa yang Nabi cakap, tak akan lari. Tak akan lari. Jadi kita kena betulkanlah keyakinan kita tu, kena betul keyakinan kita. Yang keenam, tengok kita masuk pada satu-satu patah perkataan doa ni untuk kita perhatikan. Yang pertama dia baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung-Mu daripada ham. Ham tu apa? Kesedihan, kerisauan, duka cita, itu maksudnya tu. Wal hazan mana sedih, duka cita. Ham, kerisauan, mana benda yang akan berlaku, kita duk memikir, tengah duk fikir-fikir, orang kata apa ni,
Banjir nak mari pula ni. Oh sudahlah, stres dah dia. Itu dia panggil ham. Ham. Jadi kita minta Allah, Nabi ajar kepada kita supaya minta perlindungan Allah Ta'ala daripada 8 perkara ini. Yang pertama, al-ham. Ham ni apa dia? Ihsas dakhili. Perasaan takut dalam hati kita daripada benda tak baik yang akan berlaku. Maka hasil daripada akan timbullah stres, timbullah tak lena tidur, timbullah tak lalu makan, timbul tawatur, orang panggil depression, timbul macam-macam. Mula kebingungan dah. Nak pergi ke hospital jiwa dah kita ni. Mari daripada ham. Baik, alham, benda yang kerisauan, benda akan berlaku. Wal hazan, al-hazan ada 2 bacaan. Tuan-tuan tanda. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal hammi wal huzni. Ada juga orang baca al-huzn, al-huzni, zai mati. Ha baris depan. Kata di ahli lughah, kalau baca dengan baris depan ha mati, huzn, minal huzni dengan makna al-ghammi wal asa. Duka cita dan rasa macam putus semangat. Nak kata putus harap tak boleh kita orang Islam ni. Putus harap tu dosa besar. Kita kata putus semangat, hilang semangat. Orang panggil berasa letih dah, nak mikir pun tak kena dah ni. Itu dia panggil al-huzun. Dalilnya, dalil firman Allah Ta'ala kepada kisah Nabi Yaqub. Wa biyaddat 'ainahu minal huzn. Berselapuk mata dia kerana terlalu sedih dia. Duka cita dia ke atas kehilangan Yusuf. Tapi kalau dengan fath, dengan bari hatah, dengan zai al-hazana, a'udzubika minal hammi wal hazan. Ia kata al-hazan bahwa al-ghalizus syadidus sab. Suatu benda yang sukar, yang susah, yang berat. Maknanya duka cita juga, tapi dia panggil daripada kerisauan dan juga daripada kesedihan. Sedih jugalah tu pun. Dia kata kalau dengan baris atas al-ghalid asy-syadid, yang kuat, yang keras, yang payah, daripada kesusahan dekatlah. Aku minta perlindungan daripada kerisauan dan kesusahan ataupun kesedihan. Tengok cara baca. Baik, dua-dua tu kita tak mau. Maka Nabi SAW ajar kepada kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada sifat ham, qalaq. Qalaq ni menghilangkan mengantuk, jadi tak lain tidur sekejap sedar. Tawatur, jadi orang panggil tak stabil pemikiran kita, takut, macam-macam. Yang menyebabkan kita akan jadi bahaya ni. Bahaya. Cakap seorang lah macam-macam. Boleh pergi ke hospital jiwa kita. Habislah kita. Itu permohonan yang pertama di antara alham wal hazan. Maknanya yang pertama risau yang tak berlaku lagi, al-hazan ataupun huzun, kerisauan, kesedihan dengan benda yang telah berlaku. Dua-dua kita tak mau. Yang ketiga, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta berlindung daripada lemah dan malas. Dua penyakit berat kita ni. Dua penyakit yang negatif, salbiyatan, yang memberi kesan dalam hidup manusia. Jadi orang lemah ni orang panggil tak ada pendirian. Tak ada pendirian. Dengan bini dia pun takut. Malam ni ada kuliah ni, saya nak pergi. Abu Anas ceramah, contoh di masjid. Bini dia celek mata. Bang, malam ni pasar malam bang. Tak jadi pergi kuliah. Ni takut bini ni. Bahaya ni. Minal az, lemah kita panggil ni. Ni. Ada lagi. Nak takut bini ada depan lagi, minta maaf. Al-az bermakna ad-dha'fu, lemah. Lemah nak buat kerja, lemah pemikiran, lemah segala-galanya. Yang kedua al-kasal, maknanya malas. Dia kuat tapi malas. Yang sana dia lemah sungguh, tak kuat. Dua. Yang ketiga, yang keempat tadi. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubni. Ni. Aku minta berlindung
menyamui Allah daripada sifat penakut. Ni kita kata masalah tadi. Takut belaka. Takut ke orang, takut ke hatu, takut ni semua dia takut. Ke bini dia pun takut juga. Tadi kita contoh tadi pakai sini. Dia nak pergi kuliah, bini nak pergi pasar malam. Akhir kali dia tak jadi pergi kuliah sebab nak hantar madam ke pasar malam. Punah. Nak pergi pasar malam pula pakai baju kelawar. Baju kelawar tahu? Baju hak lengan besar tu. Ada dekat ni, untuk aurat. Patutnya kalau kita tidak jaban, tidak penakut, cik adik, haram keluar rumah tanpa aurat, pergi tukar baju. Tak kata apa. Habis tinggi dia tengok ke bini dia, tak ada baju lain ke? Alah sibuk bang, lorak, jalan-jalan. Ini jaban orang panggil ni, penakut. Hak menakut nak bini 2-3 tu tak apa, tu biarlah. Tu dipanggil penakut ramai-ramai tu. Penakut ramai-ramai. Majoritinya itulah mazhab dia, biarkan. Kita jangan masuk dalam apa ni, tak sebab bincang yang tu. Kalau tidak parak kita kena. Kita masuk pada bincang suami penakut tak boleh tegur isteri. Bapa penakut tak boleh tegur anak-anak tak boleh untuk aurat. Itu bapa penakut nama dia. Jadi kita minta berlindung. Yang keenam, wal bukhli, aku minta berlindung daripada sifat bakhil. Dua sifat ni berat belaka ni. Siapa dia kena penakut, banyak benda yang tak boleh buat. Siapa dia sifat bakhil, banyak benda yang tak jalan. Banyak perkara yang tak jalan. Bakhil, nak kata apa? Allahu Akbar. Orang bakhil ni, teruk benar orang bakhil ni, na'udzubillah. Siapa mereka? Dia nak makan pun dia berkira 40 kali. Mahal ni. Tak payah makan. Sekali-sekala apa salahnya kita belanja anak isteri. Kan? Beli makanan-makanan yang orang panggil yang sedap. Jeber jenama lah pasal sekarang ni. Sekala apa salahnya. Nak makan pun relate telefon. Suruh motosikal mari hantar. Biarlah sekali-sekala. Kan? Na'udzubillah. Maka orang yang penakut dengan orang bakhil ni dianggap sebagai su'uzan billah, orang yang buruk, tak baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tak baik sangka? Sebab dia nak derma, dia takut hilang duit, habis duit. Itu bakhil. Dia nak tegur orang buat mungkar, dia takut orang marah. Itu jaban, penakut. Dua-dua ni berat belaka. Kita pedulikan orang asalkan Tuhan sayang. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, Safwan bin Sulaim menceritakan, hadis ni mursalan, rawahu Malik mursalan. Ada ulama kata dhaif. Hadis dhaif, tapi kita nak cerita sikit. Tuan-tuan tandalah hadis ni mursal. Ada orang tanya Nabi, ayakunul mu'minu jabanan? Adakah orang mukmin penakut? Qala na'am, ada. Ayakunul mu'mini bakhil? Ada tak orang mukmin bakhil? Nabi kata, na'am, ada. Ayakunul mu'minu kazzaban? Qala la. Adakah orang mukmin pembohong? Tak ada. Bohong bukan orang sifat. Orang mukmin tak bohong. Na'udzubillah. Kita ni gomo belaka dia. Penakut pun dia ada. Penakut pun dia ada. Apa lagi? Bakhil pun dia ada. Bohong pun dia ada. Berat. Berat tu. Cuma hadis ni itulah kata di muhakkik kata rawahu Malik secara mursal. Mursal tu diangkat terus ke Nabi, jak gugur di tengah jalan. Baik, kita balik kepada cerita kita lah. Balik kepada kisah kita para pelajar sekalian. Dua sifat yang berat ini, sifat penakut dengan sifat bakhil ni, dua sifat dari sudut ilmu psikologi. Dengar sikit, kita belajar sikit. Wa yaqulul ilmul hadis, ilmu tentang biologi ni, kejadian manusia ni. Dia kata penyakit berani dengan penyakit penakut ni, dua penyakit Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Kalau hak berani, tak ada penyakit. Kalau hak penakut, dia hilang berani. Ada dua ada orang ni berani, ada orang penakut. Dia kata apa? Dua-dua ni payah kita nak hilangkan dia.
payah kita nak hilang. Kalau orang penakut lah dia tu. Allah, kesian dia. Takut. Gelak sikit tak kira, penakut. Takut. Nak duduk seorang tak berani. Maka, sebab itu di antara poin yang Nabi kita ajar dalam doa ini, supaya berdoa, supaya hilangkan sifat penakut. Orang bakhil, macam tu juga. Bakhil. Allahu Akbar. Dengan anak cucu, nak makan pun punya kopi, Tuhan lah punya tahu. Jadi kita jangan. Dua sifat ni, dia kata sifat yang sebati dengan manusia, agak sukar untuk menghilangkannya. Habis, tak boleh ke kalau kita usahakan? Boleh. Boleh tuan-tuan, kita usahakan. Lagi kita bakhil, lagi banyak kita sedekah. Lawan nafsu bakhil itu. Lagi takut, lagi kita kuat. Lawan. Puak-puak yang menentang Islam ni, mudah-mudahan kita hilang dia punya sifat bakhil tadi. Baik, kita pergi kepada poin satu lagi. Yang ketujuh, yang ke-8. Wa ayyasta'iza billah min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku minta berlindung daripada dengan Allah Azza wa Jalla daripada bebanan hutang dan qahrir rijal, paksaan, tekanan daripada orang laki-laki itu. Maknanya kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada hutang yang tak boleh nak bayar. Bila hutang tak boleh bayar, marilah pula tuan-tuan hutang duk tekan kita. Dia panggil qahrir rijal. Maknanya kita dikuasai, diganyang oleh puak-puak pemilik hutang ni. Ini kita takut. Jadi berapa perkara kita minta? 8 perkara sudah kita minta. Allahu Akbar. Daripada kena paksa dengan orang, kena kanak orang, itu 8 perkara. Kata di para ulama, dia kata anadain, hutang itu zul bin nahar wa hammun bil lail. Hina pada siang hari, stres, duka cita pada waktu malam. Tengah hari hina, orang tengok, hutang banyak dia tu. Kerja malas. Habisnya perli dia orang. Malam pula takut. Takut mari geng-geng ahlu mari carilah. Mari, yang penting duka cita lah, hidup tu tak tenang. Jangan duduk butang tuan-tuan. Sebab itulah ada orang mari tanya saya, Ustaz, saya nak pergi umrah ni, tapi travel agent nak bagi hutang dulu. Saya kata jangan pergi. Umrah 10 hari. Hutang setahun tak habis bayar lagi. Dah kalau 10,000, 8,000 dia punya bayaran umrah. Sebulan kita kena bayar RM500. Berapa? 8,000. 16 bulan. Setahun lebih duk menanggung hutang. Kalau mari kes tengah-tengah jalan, tak boleh nak bayar macam mana? Tak usah pergi. Tak usah pergi. Allah Ta'ala tak paksa. Kalau orang tak mampu nak pergi haji dengan umrah, tak paksa. Tak suruh butang, tak ada. Tapi kita nak berasa nak pergi juga. Tengok orang lain pergi belakang. Syarikat-syarikat pengendali pun buka pintu hutang. Buat nyanyi ke orang. Tak sah. Baik. Ada juga orang tanya, dalam ni Nabi kata waqahrir rijal, paksaan orang laki-laki. Boleh tak kita tukar kepada waqahrin nisa? Kita tukar kepada paksaan, tekanan daripada wanita. Sebab sekarang ni nampaknya macam wanita menguasai dunia hari ni. Wanita menguasai dunia sekarang ni. Macam mana? Hai, kena tukar kali. Orang dulu laki-laki duk paksa kita bayar hutang ini. Sekarang ni wanita pula yang jadi scammer. Macam mana tu? Boleh tak kita tukar doa? Jawab dia, jangan tukar. Itu doa yang Nabi kita ajar. Yang doa Nabi kita ajar. Tapi boleh je kita kata. Kalau kita nak tambah sikit. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa min kaidin nisa. Boleh, daripada tipu daya wanita. Tambah sikit lagi. Yang wanita pula tambah juga wa kaidir rijal, tipu daya laki-laki duk kosek aku ni. Boleh kita tambah sebagai doa. Tapi kalau nak beramal dengan hak Nabi aja, berhenti setakat tu. Jangan ditukar format doa tu. Adalah tu sebab hikmat tu kenapa Nabi kita ajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak ajar benda yang tak ada faedah. Yang tak ada faedah tu puak kita duk cakap ni. Cakap kosek kata orang ni. Baik, para pelajar sekalian, sebagai penutup yang ke-10, wa in kanatil hikayah. Nampaknya hikayah ini telah menaskan doa ni. Doa untuk membebankan hutang, untuk hilangkan duka cita, kerisauan, stres ni.
Bukan bermakna itu je doa. Kalau ada doa lain kita nak doa kan tak ada apa. Doa dengan kita dah belajarkan dalam siri yang lepas. Cara nak berdoa tu kena tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, yang maha tinggi. Puji Allah Ta'ala barulah kita minta. Di antara doa yang disebut dalam perisai Muslim ni tuan-tuan. Tengok di muka surat 143. Muka surat 143 bacaan yang ke-41. Sebab tu anda minta dengan penerbit kekalkan nombor bab dan kekalkan nombor bilangan bacaan. Supaya apa? Supaya mudah kita nak cari. Kan? Mudah nak cari. Bilangan nombor apa bacaan? Oh, kalau dia hilang macam ni. Dia hilangkan nombor bacaan. Payahlah. Tapi dia ada nombor bab. Bab 42, 41. Di antara doa yang kita baca juga ikut ni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah engkau halalkan daripada segala perkara yang engkau haramkan. Aku tak nak. Kalau nak bagi rezeki aku nak terima yang halal, yang haram tak mau. Yang haram tak mau kita nak yang halal. Kayakanlah aku dengan kelebihan engkau daripada meminta kepada orang lain. Alhamdulillah tuan-tuan, hadis ini rawahu At-Tirmizi. Kemudian kita masuk pada hadis kita tadilah, doa kita pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itu lafaz dalam kitab ni. Lafaz dalam kitab ni riwayat Bukhari. Tapi oleh kerana tuan syekh kita dia nak ambil hikayat, maka dia ambil riwayat yang ada dalam kitab kita ni. Riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Sebab dia nak ambil cerita tu. Tapi bacaan tu ada. Alhamdulillah. Bacaan tu sahih dalam Bukhari pun ada. Mengikut dalam perisai Muslim lah. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita dalam kisah yang ke-111, iaitu 8 permohonan minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada 8 perkara yang tidak baik. Tuan-tuan ambillah doa ni. Kita ijazahkan kepada semua, mari kita beramal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan duka cita kita, hilangkan stres kita, hilangkan pening kita, hilangkan hutang kita, dan hilang segala perkara yang tak baik daripada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.